السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat berjumpa lagi pada majlis yang kedua dalam membacakan kitab Matan Al-Ajurumiyah karangan Syekh Muhammad bin Ajurum As-Sanhaji rahimahullahu taala. Dan kebetulan malam ni malam nisfu Sya'ban, banyak-banyaklah kita berdoa. Nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban antara malam yang dikabulkan, yang dimustajabkan doa bagi mereka yang meminta dia. Jadi banyak-banyaklah minta kepada Allah Ta'ala pada malam nisfu Sya'ban ni, supaya mudah-mudahan hajat yang kita nak itu termakbul. Tapi sebenarnya nisfu Sya'ban masa yang dikabulkan doa ni bukan tertakluk nisfu Sya'ban je. Tiap-tiap minggu tu, malam Jumaat tu. Tu. Setengah ulama malam Jumaat tu lagi afdal daripada nisfu Sya'ban. Bahkan lebih afdal daripada Lailatul Qadar. Sampai tahap tu ada setengah ulama sebut itu. Jadi tiap-tiap minggu ada malam-malam untuk dikabulkan doa, mustajab doa kita. Ni antara malamnya lah. Di malam yang setahun sekali lah, iaitu nisfu Sya'ban. Habis. Jadi kita sambung pula dalam bab yang seterusnya, iaitu babul i'rabi. Dulu semalam dah belajar berkenaan dengan kalam itu apa dia. Kemudian isim, fi'il, haraf tu apa dia. Jadi kena tahulah isim, apa beza isim, fi'il dengan haraf tu. Isim kena pada benda ataupun perkara, fi'il kena pada perbuatan, haraf kena pada selain daripada perbuatan dan selain daripada isim. Dan sekarang kita nak masuk babul i'rab. Ni nak i'rab dah. Nama pun i'rab, nama pun nahu. Ilmu nahu memang tak lepas daripada i'rab. Mesti dia ada kait. Memang mestilah, lazim, malzum. Memang mesti ada kait antara i'rab tersebut. Mesti ada kaitan dengan i'rab. Tak ada kaitan dengan i'rab tu bukan nahu. Tu ilmu lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Muhammad bin Ajurum As-Sanhaji rahimahullahu ta'ala, babul i'rabi. Babul i'rabi. Babul i'rabi ay babu fi bayanil i'rab. Ay hadha babun fi bayanil i'rabi. Tu dia punya takwil. Takdir, bukan takwil, takdir. Babul i'rabi ay hadha babun fi bayanil i'rabi. Sebab babul i'rabi itu mudhafu ilaih. Dia mudhafu ilaih ni ada mudhafu ilaih yang kita kena takwil secara al-milkiyah, milik. Contoh apa? Contoh malu Zaidin
harta Zaid. Harta Zaid yakni harta milik Zaid. Al-malu li Zaidin. Tapi kita idhafat jadi malu Zaidin. Harta Zaid. Tapi sebenarnya nak takwil, nak kena takdir adalah malun li Zaidin. Tu. Tu. Yang ni takwil apa ni? Takwil zarfiyah. Babul i'rabi ni dia takwil, dia takdir zarfiyah. Ai hadza babun fi bayanil i'rabi. Tu zarfiyah. Ada dengan takwil bayaniyah. Takwil dengan bayaniyah, idhafat dia tu. Contoh dia apa? Contoh khatamu hadidin. Khatamu mudhafun, hadidin mudhafu ilaih. Khatamu hadidin ay khatamun min hadid. Cincin daripada besi. Tu takwilan. Jadi mudhafu ilaih ataupun kita panggil sebagai idhafah ini, dia perlu kepada takwilan di tengah-tengah dia. Sama ada takwilan dengan min ataupun fi ataupun lam. Ni babun fil i'rab. Ai hadza babun fi bayanil i'rabi. Babu tu khabar li mubtada'in mahdhuf lah. Khabar bagi mubtada' yang mahdhuf, takdirnya hadza. Tu kalau kita nak baca marfu' babun. Kalau kita baca marfu' babun, maka kita kata itu babun itu adalah khabar bagi mubtada' yang mahdhuf, takdirnya hadza. Ai hadza babun fi bayanil i'rabi. Kalau kita nak baca babal i'rab boleh, tapi takwilnya lain. Kalau kita nak baca babal i'rabi, takdirnya adalah iqra babal i'rabi. Lain. Kalau kita nak baca fathah babal i'rabi, yakni iqra babal i'rabi. Ai iqra baban fi bayanil i'rabi. Tu takdir untuk kita i'rab. Al-i'rabi mudhafu ilaih lah. Kalau babul i'rabi, kalau kita takwil babun fi bayanil i'rabi, mudhafu ilaih juga. Bayani itu isim ba'da harfun jar. Al-i'rabi adalah mudhafu ilaih dia. Jadi al-i'rabu asal daripada mana? Dia punya wazan dia af'ala yuf'ilu if'alan. A'raba yu'ribu i'raban. Apa dia tu? Tu thulathi mazid. Thulathi mazid dalam bab awal. Kalau dalam matan bina tu, bab al-babul awal fi thulathil mazid. Atas wazan af'ala yuf'ilu if'alan bi ziyadatil hamzah. Kena mengapai matan surah bina tu. Bila ziyadatil hamzah, tambah hamzah di depan dia tu. Wa bina'uhu, dan binaan dia untuk apa fungsi dia? Li ta'diyati ghaliban. Untuk ta'diyah, untuk memaf'ulun bihkan sesuatu. Dia ada fungsi maf'ulun bih di situ. Dia mesti berhajat pada maf'ulun bih sebab wa bina'uhu li ta'diyati. Tapi waqad yakunu laziman. Kadang-kadang dia itu ada fi'il yang lazim sahaja, tapi jarang. Yang ghalibnya adalah ta'diyah. Yang ghalibnya ta'diyah. Jadi ni pun sama, a'raba yu'ribu i'raban, macam aslama yuslimu islaman. Itu juga dalam bab thulathi mazid, babul awal, dalam matan bina. Matan bina pun kena menghafal lah selain pada jurumiyah. Dia jurumiyah nahu dengan bina. Sorah ni dia ibarat ibu bapa. Nak hasil anak, nak hasil reti bacaan Arab, mesti kena ada nahu, kena ada sorah. Ni ibu bapa dia. Mustahil tak ada, mustahil ada ibu saja ataupun mustahil ada bapa saja tiba-tiba keluar anak. Mustahil. Mesti ada ibu dan bapa baru hasil keluarnya anak, baru hasil faham bahasa Arab tu lagu mana. Macam mana nak baca. Jadi babun ai hadza babun fi bayanil i'rabi, ataupun kita nak takdir mansub boleh, iqra baban fi bayanil i'rabi. Habis. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف عوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. الإعراب bermula i'rab itu ialah i'rab tu taghyir awakhiril kalimi,
berubah-ubah. Taghyir asal pada mana? Ghayyara, yughayyiru taghyiran. Itu nama bina ghayyara yughayyiru taghyiran wa huwa mughayyirun wa dhaka mughayyarun. Itu taghyir masdar bagi ghayyara. Al-i'rabu masdar bagi a'raba yu'ribu i'rab. Berubah-ubah sekalian akhir kalam. Awakhiril kalimi. Awakhiri jamak taksir bagi akhir. Awakhiri jamak taksir bagi akhir. Sekalian, maka kita terjemah sekalian akhir. Al-kalimi. Al-kalimi jamak juga jamak taksir bagi kalimah. Kalimatun mufrad, kalimatani musanna. Kalim itu dia punya jamak taksir dia, ataupun kalimatun itu jamak muannas salim dia. Tu i'rab huwa taghyiru awakhir kalam, ay taghyiru ahwali awakhir kalam. Dia bukan berubah akhir kalam tu, dia berubah ahwal akhir kalam. Itu takwilan ulama lah. Tu bukan dia berubah akhir kalam. Contoh kita kata Muhammadun Rasulullah. Muhammadun. Boleh tak dia jadi Muhammadan? Boleh kalau kita takwil ataitu Muhammadan ayat lain. Jadi Muhammadan. Muhammadan boleh tak? Boleh. Marartu bi Muhammadin. Tak berubah pun huruf dal tu. Kalau kita kata berubah akhir kalimah, yakni kalimah dal bagi Muhammad tu dia berubah daripada Muhammadun kepada Muhammadun ke jim. Muhammadun ke ha. Muhammadun kha. Ada. Dia bukan berubah kalimah, tapi dia berubah ahwal akhir kalimah. Boleh jadi Muhammadan, Muhammadin, Muhammadun. Sebab apa berubah akhir kalam itu? Illa dia kata berubah taghyir tu likhtilafi. Al-i'rabu mubtada lah. Huwa apa dia? Madhab Kufah dhamiru faslin macam semalam. Madhab Basrah dia i'rab sebagai mubtada tsanin. Taghyiru khabar dia. Awakhiri mudhafu ilaih. Wa huwa mudah, dan dia juga mudah. Mudah bagi siapa? Al-kalimi. Al-kalimi mudhafun ilaih. Sebab apa dia berubah? Likhtilafi al-awamil ad-dakhilati 'alayha. Likhtilafi awamil ad-dakhilati 'alayha 'ala al-kalimi ataupun 'ala awakhiril kalimi. Kerana berlaku perubahan, kerana bersalah-salahan. Ikhtilaf. Wazan dia apa? Ikhtalafa yakhtalifu ikhtilafan wa huwa mukhtalifun wa dhaka mukhtalafun. Ini masdar bagi ikhtalafa yakhtalifu. Tu sulasi mazid lah. Al-awamili jamak bagi amil, jamak taksir bagi amil. Amilun, amilani, awamil. Tu jamak taksir dia. Berubah amil-amil ad-dakhilati. Al-dakhilati sifat bagi awamil. Sebab apa sifat dia tak jamak? Awamil bukan jamak. Tu. Awamil bukan jamak. Kenapa tak kata ad-dakhilina? Sebab al-awamil itu jamak, memanglah jamak, tapi jamak dia ghairu aqil, tidak berakal, bukan orang. Maka dia boleh sifat dengan sifat yang muannats mufrad. Maka ad-dakhilati ini muannats lagi pula mufrad, maka dia ni sifat bagi awamili. Kalau bagi mausuf yang berakal tak boleh lah ad-dakhilati. Kena ikut dia lah. Contoh al-muslimuna. Tak boleh al-muslimuna ad-dakhilatu. Tak boleh dah. Sebab al-muslimuna itu, dia itu jamak akil. Orang muslim tu berakal. Maka kena kata al-muslimuna ad-dakhiluna. Kena ikut lah. Alif lam dengan alif lam. Jamak dia waw nun ni waw nun. Ikutlah tawabi'. Tu nantilah. Sampai ni dia panggil kena jugalah i'rab bagi biasa cara bacaan lagu tu. Kita kena baca cara lagu tu baru kita faham satu-satu sebab apa kita baca lagu tu. Itu dia panggil munfakul ibarah, satu persatu halusi. Tu. Alaiha atasnya, atas mana? Atas awakhiril kalimi. Dah sebab apa ha pula bukan alaihim, awakhiri kan jamak taksir jamak pula tu. Kenapa tak alaihim? Kenapa alaiha? Macam tadilah.
Awakhiri berakal ke tak? Jamak berakal ke tak? Tak, dia jamak ghairu akil. Bila jamak ghairu akil, maka dia boleh bersifat, dia boleh rujuk dhamir dia dengan muannats mufrad, iaitu ha. Ha ni muannats mufrad, dia muannats ha ni. Lagi pula mufrad, maka boleh, tak ada masalah. Jadi berubah awamil dakhilah yang masuk atas awakhir kalimi, sama ada lafzan. Lafzan ni dia panggil tamyiz. Masuk macam mana tu? Masuk macam-macam boleh. Maka nak mentamyizkan, nak membezakan masuk lagu mana, musannif sebut lafzan. Lafzan secara lafaz itu tamyiz. Au ni atah berkata lafzan. Au ataupun secara takdiran. Lafzan ni, lafaz ni adalah masdar. Takdiran ni masdar yang naknya adalah isim maf'ul. Maka kita panggil apa lafzan ni? Min itlaqil masdari wa iradatu ismil maf'uli. Begitu juga takdiran min itlaqil masdari wa iradatu ismil maf'uli, yang naknya malfuzan. Lafzan ay malfuzan, yang dilafaz, yang dicakap. Bukan diri lafaz tu, yang nak dilafazkan, isim maf'ul. Takdiran asal pada qaddara yuqaddiru takdiran wa huwa muqaddirun wa dhaka muqaddarun. Masdar takdir tu ya masdar, tapi naknya isim maf'ul. Muqaddaran, naknya muqaddaran. Saya kita nak i'rab pun muqaddarah, bukannya i'rab takdir, tak ada. Dhammatun muqaddaratun contohnya. Kita tak kata dhammatun takdirun, tak ada. Jadi kita pergi dulu baca. Sekali kita terang satu. Kita pergi dulu. Wa aqsamuhu, mana dia? Wa aqsamuhu. Waw tu waw apa dia? Waw istinaf. Istinaf bayani. Istinaf nak menerangkan bagi soalan yang mahdhuf. Tu dah tahu dah. Apa nama tu? I'rab tu berubah ahwal akhir kalimah dengan sebab masuk amil-amil yang lain-lain ke atas akhir kalimah tu, sama secara lafaz ataupun takdir. Saya kita syarah lain, kita baca dulu. Maka jawabnya dah berapa pembahagian dia? Tu soalan yang mahdhuf. Maka jawab wa aqsamuhu, waw istinaf bayani. Wa aqsamuhu, dan bermula bahagiannya. Bahagian apa? Bahagian i'rab. Tu wa aqsamuhu wa aqsamul i'rabi. Tu. Dan bermula bahagiannya, bahagian i'rab itu mana? Khabar arba'atun, 4. Aqsamu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Hu tu mudhafu ilaih dia. Macam nak ni, nak i'rab dhamirun muttasilun, sebab dia dhamir muttasil tu. Hu dhamirun muttasilun mabniyun ala sukuni mabniyun ala dhammi fi mahalli jarrin. Dia dhammah tu. Tu dhammah tu. Jadi dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli jarrin. Dia berada di tempat jar, tapi dia dhammah sebab apa? Sebab dia mabni. Sekarang kita bahas bab mabni lagu mana. Mabniyun ala al-jarri fi mahalli jarrin. Fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Arba'atun khabar. Jadi aqsam, pembahagian daripada i'rab itu ada 4. Apa dia? Raf'un. Raf'un ni adalah badal bagi arba'atun. Badal bagi arba'atun. Raf'un wa nasbun, atah berkata raf'un. Wa khafdun, atah berkata raf'un lagi. Wa jazmun, atah berkata raf'un lagi. Jadi 4. Bila kata i'rab, apa dia? 4. Dia tak terlepas pada 4 ni. Rafa' ke, nasab ke, khafat ataupun jar ke jazam. 4 ni saja. Dia tidak lari kepada lain. Tu. Maka 4 ni kena pada mana? Falil asma'i. Mana dia? Falil asma'i. Falil asma'i dia panggil apa ni? Falil asma'i ni. Dia panggil falil asma'i, maka bagi sekalian isim itu, asma jamak taksir bagi isim.
Ha tu jamak taksir bagi isim. Falil asma'i min dzalika. Ha, fa tu fa fasihah lah. Fa fasihah sebab apa? Idza aradta ma'rifatahu tafsilan fa. Ha. Idza aradta, jikalau menghendaki ia oleh engkau akan mengetahuinya. Mengetahui mana? Mengetahui aksam. Apa dia? Aksam i'rab itu secara tafsil. Falil asma'i. Maka bagi sekalian isim-isim itu, asma' jamak taksir bagi isim. Ismun mufrad, ismun, ismani, muthanna, asma'. Ha, jamak taksir. Min zalika. Ha tu. Min zalika, daripada demikian itu, ay min zalikal mazkur minal i'rab. Ha tu. Min zalika, daripada demikian itu, demikian mana? Ah tu cara baca dia. Demikian itu demikian mana? Ai min zalikal mazkur minal i'rab. Daripada demikian itu demikian tersebut daripada i'rab yang 4 itu, maka bagi isim ar-raf'u wan nasbu wal khafdu. Ar-raf'u itu kita tak i'rab lagi kan. Falil asma'i lam. Lam tu macam biasalah, harf jar. Harfu jarrin mabniun ala al-kasri. Itu. Asma'i isim ba'da harfun jar. Tapi dia menepati duduk khabar muqaddam. Dia khabar muqaddam. Bila khabar muqaddam, khabar yang didahulukan mesti ada mubtada' dia. Tapi mubtada' duduk belakang, mubtada' muakhar. Mubtada' muakhar duduk mana? Tu ar-raf'u. Asal ayat ni mana guna? Asal ayat dia ar-raf'u wan nasbu wal khafdu lil asma'i min zalika. Itu asal ayat dia. Tapi bahasa Arab ni dia boleh tunggang terbalik, lantak dia boleh, tak ada masalah. Tapi mana depan dulu, mana belakang dulu, lantak dia boleh, tak ada masalah. Maka di i'rab sebagai jumlah tersebut jumlah khabar muqaddam. Ar-raf'u tu mubtada' muakhar. Wan nasbu atah ma'tuf kepada ar-raf'u. Wal khafdu ma'tuf kepada ar-raf'u. Jadi bagi isim-isim ini dia ada 3 sahaja. 3 sahaja. Wala jazma fiha, dan tidak ada jazam baginya bagi asma, bagi nama-nama. La tu linafil jinsi. La tu untuk menafikan sekalian jenis. Tu. La jazma, sebab tu dia baca jazma, sebab jazma tu isim la. Isim la linafil jinsi. Nanti sampailah bab dia dalam matan jurumiyah ni ada isim la. Mana khabar la-nya? Khabar la-nya fiha. Ay kainun fiha. Wala jazma fiha, ay wala jazma kainun fiha. Dia seolah-olah khabar la-nya itu mahdhuf, takdirnya kainun ataupun sabitun fiha. Sabitun tu fiha, padanya pada asma. Jadi isim 3 sahaja yang boleh di-i'rab sebagai sama ada rafa' ataupun nasab ataupun khafa', iaitu ataupun jar. Tapi jazam tak boleh. Tak ada isim yang mati. Tu. Muhammad tak ada. Dah tu orang sebut tu Muhammad fi fasl. Itu mati tu kita panggil sukun tu sukun majazi, bukan sukun hakiki. Itu cakapan Arab gitu mudah-mudah ya, Muhammad fil fasl. Tu. Asal hakikinya dia bukan sukun, dia sukun ataupun dia menjazamkan secara majazi sahaja. Bukan hakikat dia memang sukun, memang jazam dah. Isim tidak boleh sukun, tidak boleh terima jazam, tidak boleh i'rab sebagai jazam. Pergi dulu. Walil af'ali, waw tu waw atah dia kata lil asma'i. Walil af'ali, ni pun sama jugalah, khabar muqaddam. Khabar muqaddam min zalika, daripada demikian itu, demikian mana? Ai min zalikal mazkuri minal i'rabi. Daripada demikian itu, demikian huraian i'rab yang kata 4 itu, maka bagi fi'il ar-raf'u wan nasbu wal jazmu. Rafa', nasab dan jazam. Wala khafdha fiha, dan tidak ada sama sekali jenis khafat padanya pada af'al. Sebab apa? Fiha bukan fihim. Kita kata dah al-af'al jamak ghair akil, maka boleh bersifat ataupun rujuk dhamir dengan mufrad muannats.
Tu. Khafdha tu isim la. La tu la linafil jinsi. Ya, khafdha tu isim la. Fiha tu khabar bagi la. Ai la khafdha kainun fiha. Dia seolah-olah khabar mahdhuf. Fiha fi kan haraja berupa ta'alluq. Ta'alluq bagi khabar yang mahdhuf ai takdiruhu kainun ataupun sabitun wala khafdha sabitun ataupun kainun fiha. Jadi fi'il pula tak terima khafat. Tidak ada fi'il yang khafat. Fi'il madhi ke, fi'il mudhari' ke, fi'il amar ke. Tak ada tiba-tiba yang suri. Tak ada. Kecuali kalau ada ya lah. Ya mukhatab lain cerita lah. Yang suri. Menolong ia. Menolong ia oleh seorang akan daku. Yang suri. Ya tu maf'ulun bih dia. Bukan dari sudut asal dia. Bukan. Tu. Kataba yaktubu. Tak ada. Yaktubi. Tak ada. Katubi. Tak ada. Kataba yaktubu. Tak ada. Katubi, yaktubi. Tak ada. Habis. Tu babul i'rab. Kita urai balik. Al-i'rab tadi huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil dakhilati 'alayha lafzan aw taqdira. Perubahan ahwal akhir kalimah. Bukan berubah diri kalimah tu. Muhammadun dia jadi Muhammadun. Muhammadun. Tak ada. Kan? Dia berubah ahwal. Muhammadun boleh pergi Muhammadan, boleh pergi Muhammadin. Boleh, tak ada masalah. Tu. Jadi, sebab apa berubah? Sebab masuknya awamil. Amil, dia panggil. Amil ni dia lebih kurang kata sebab. Ataupun dia panggil sebab lah. Sebab dia tu jadi Muhammadun. Ja'a Muhammadun. Sebab apa Muhammadun bukan Muhammadin, bukan Muhammadan? Sebab amil dia yang tolong merofakkan dia, yang tolong mendhammahkan dia ataupun merafakkan dia tu adalah ja'a. Maka ja'a tu dia panggil amil. Ja'a tu amil dia. Muhammad, diri Muhammad tu ma'mul dia panggil. Amil, bila kata itu amil, maka diri dia tu ma'mul lah. Tu. Apa lagi? Ra'aitu Muhammadan. Muhammadan pula. Tadi Muhammadun. Muhammadan lah. Sebab apa? Sebab dia punya amil dia adalah fi'il. Dia punya amil dia adalah fi'il. Ra'aitu. Ra'aitu. Penyebab sebab apa dia jadi Muhammadan? Sebab ada fi'il ra'aitu. Telah melihat ia oleh aku akan Muhammad. Jadi maf'ulun bih ni. Tadi Muhammadun i'rab lain. Sebab apa? Amil beza-beza. Amil yang beza-beza. Tadi amil fi'il yang berhajat pada fa'il. Yang ni pula ra'aitu Muhammadan, amil dia fa'il yang berhajat pada maf'ulun bih. Jadi kita nak kata ra'aitu Muhammadan tu amil dia apa dia? Fi'il ke fa'il ke apa? Atau dua-dua sekali. Dalam mazhab Basrah kita fi'il. Dalam mazhab Basrah kita yang jadi Muhammadan itu fi'il sahaja. Tapi dalam mazhab Kufah dia kata tak. Dia kata bukan fi'il sahaja. Fi'il dan fa'il ataupun fa'il sahaja. Dia pelik sikit. Kufah dia kata apa? Amil bagi ra'aitu Muhammadan. Muhammadan tu amil dia adalah, kalau dalam mazhab Basrah dia kata fi'il ra'aitu. Fi'il sahaja. Tapi mazhab Kufah kata tak, fi'il serta fa'il ataupun nak kata fa'il sahaja. Tu khilaf antara ulama Kufah. Nak kata fa'il sahaja ataupun fa'il. Kalau kita mazhab Basrah adalah fi'il dia. Tu amil. Tu marartu bi Muhammadin. Sebab apa Muhammadin pula? Amil dia mana? Amil dia harah jar tu. Harah jar ba tu. Tu. Amil dia lain-lain, penyebab. Tu. Marartu bi Muhammadin. Sebab apa Muhammadin? Amil dia bi harah jar tu. Jadi Muhammadin tu dia panggil ma'mul. Tu. Bila kata amil ada ma'mul dia lah. Macam dalil ada madlul. Lazim ada malzum. Tu. Habis. Jadi bila berubah amil, bila dah masuk amil, maka akan berubah apa? Akan berubah lafaz dia. Akan berubah baris dia. Sama ada secara lafaz ataupun takdirah. Baik, ini kaedah. Tu. Kaedah i'rab dan bina. Ni kesimpulan terus. Kaedah i'rab dan bina ada 9. Tu. Kak tulislah. Tu. Kaedah i'rab dan bina ada 9. Tu.
Yang pertama, kaedah pertama bagi i'rab dan bina tu. Pertama, akhir kalimah dalam bahasa Arab tu dua keadaan. Satu i'rab, satu bina. Okey, yang pertama kaedah i'rab dan bina ni, akhir kalimah dalam bahasa Arab itu dua keadaan saja. Pertama i'rab, kedua bina. Mana-mana gilah. Dia mesti tak terlepas daripada dua ni. Sama ada i'rab sama ada i'rab ataupun mabni ataupun bina. I'rab ataupun bina. Bukan mabni ya, bina. Mabni tu perkataan tu perkataan yang bersifat dengan bina. Lain tu. Mabni itu isim fa'il dah. Tu. Mabni. Mu'rab. Kalau i'rab, mu'rab. Kalimah yang di-i'rabkan. Ini dah. Akhir kalimah bahasa Arab sama ada i'rab ataupun bina. Satu. Yang kedua, i'rab itu ialah perubahan baris huruf akhir kalimah itu sebab dimasukkan amil dia. I'rab yang kedua tu, i'rab ialah perubahan harakat ataupun perubahan baris huruf akhir kalimah. Sebab apa akhir kalimah dia berubah? Sebab masuknya amil. Tu dia panggil sebagai kalimah tersebut dinamakan sebagai mu'rab. Kalimah tersebut dipanggil sebagai mu'rab, macam Muhammadan tadi tu. Sekejap Muhammadun, sekejap Muhammadan, sekejap Muhammadin. Muhammadun, Muhammadin. Sebab apa? Sebab apa dia boleh berubah? Sebab masuk amil yang lain-lain. Maknanya dia masuk amil yang lain-lain dalam keadaan dia boleh berubah, dan dindun tu dia itu lafaz kalimah mu'rab dia panggil. Muhammadan tu mu'rab. Tu. Selesai. Itu adalah i'rab. Tu kedua. Ketiga, kaedah yang ketiga, kalimah mu'rab itu sama lebih kurang ya. Kalimah mu'rab itu ialah kalimah yang di akhirnya terubah dengan sebab amil. Tadi perbahasan yang kedua i'rab iaitu perubahan. Bila kata kalimah mu'rab, maknanya kalimah yang harakat ataupun baris akhirnya berubah dengan sebab masuk amil. Masuk amil. Contoh, qoma Zaidun. Sebab apa Zaidun? Sebab amil dia qoma. Zaidun tu dia panggil ma'mul. Penyebab dia panggil. Sebab apa Zaidun? Penyebab dia qoma. Qoma tu fi'il lazim berhajat pada fa'il. Maka Zaidun itu adalah Zaidun itu adalah fa'il. Maka amil dia adalah qoma. Maka Zaidun tu dipanggil apa? Ma'mul. Ra'aitu Zaidan. Ra'aitu Zaidan. Sebab apa Zaidan pula? Amil dia fi'il tadi, ra'aitu. Tu kalimah mu'rab. Marartu bi Zaidin. Sebab apa Zaidin? Amil dia, penyebab dia adalah ba' tu. Haraf ba' tu. Jadi amil dia boleh berubah-ubah, makmur seorang tu lah. Zaid, Muhammad lah. Zaid lah. Tapi belum tentu Zaidun, Zaidan, Zaidin. Boleh jadi Zaidun, boleh jadi Zaidin, boleh jadi Zaidan. Sebab apa? Amil yang berubah-ubah. Makmur satu tu ya. Makmur tetap Zaidun lah. Perbahasan Zaidun sendiri. Zaidun boleh pergi Zaidan, boleh pergi Zaidin. Sebab amil berubah-ubah. Habis yang ketiga. Okey. Yang keempat, apa itu amil pula? Yang keempat, kaedah yang keempat, amil itu apa dia? Amil itu ialah satu kalimah ataupun satu perkara yang menentukan salah satu bahagian-bahagian i'rab di akhir. Amil itu satu kalimah ataupun perkara yang menentukan salah satu bahagian-bahagian i'rab. I'rab kan tadi 4 tu, rafa', nasab, khafad, jazam. Dia menentukan amil tersebut, dia menentukan lafaz selepasnya itu sama ada khafad ke, jazam ke, nasab ke, rafa'. Tu amil. Penyebab ataupun kalimah yang menentukan salah satu daripada i'rab yang 4 tadi itu pada kalimah selepas dia. Ini atas pandangan yang kata ma'mul kena selepas amil. Tu. Tapi ada pandangan kata ma'mul boleh
sebelum amil. Contoh apa? Ra'aitu Zaidan tadi. Zaidan tu amil di mana? Ra'aitu. Maknanya apa? Maknanya Zaidan itu selepas amil, terletak selepas amil. Amil dia ra'aitu. Okey. Boleh tak kata Zaidan ra'aitu? Boleh. Tu. Zaidan ra'aitu. Boleh. Zaidan tu tetap jadi makmul. Ra'aitu tu amil. Tu. Ra'aitu tu tetap jadi penyebab bagi nak katakan Zaidan. Boleh. Tak ada masalah. Tu. Tapi setengah ulama kata tak. Setengah ulama kata makmul mesti selepas amil. Tapi yang kuatnya adalah boleh dua-dua. Tak ada masalah. Sama ada nak selepas amil atau sebelum amil. Sebab bahasa Arab ni luah. Bahasa Arab bukan bahasa Melayu. Bahasa Arab bukan macam bahasa Melayu. Dia boleh ra'aitu Zaidan boleh, Zaidan ra'aitu pun boleh. Tu. Nak kata qoma Zaidun boleh, Zaidun qoma boleh. Tapi Zaidun qoma Zaidun tu amil lain-lain dah. Zaidun qoma, Zaidun tu mubtada. Mubtada amil dia adalah ibtida, permulaan. Tu. Itu dalam mazhab Basrah. Dalam mazhab Basrah, Zaidun qoma tu, Zaidun itu apa nama tadi? Zaidun itu mubtada kan? Mubtada amil penyebab bagi kata kita mubtada tu sebab apa? Sebab ibtida, dia bermula di permulaan ayat. Itu mazhab Basrah. Tapi mazhab Kufah tak? Mazhab Kufah kata mana amil ni? Amil dia adalah khabar selepas dia. Tu Kufah. Basrah tak? Basrah kata tak. Zaidun itu adalah mubtada. Mubtada mana dia punya amil? Amil dia ibtida sebab dia ada permulaan ayat. Permulaan ayat itulah menyebabkan dia kata Zaidun. Qoma khabar lah. Khabar dia punya amil mana? Amil dia mubtada. Penyebab dia katakan khabar lagu mana? Mubtada. Mubtada penyebab kata mubtada dan Zaidun tu lagu mana? Ibtida pada mazhab Basrah. Dan Kufah kata khabar. Tu dalam bab amil-amil ni kita tak syarah panjang lah. Sebab amil-amil ni nak detailnya tu kena pergi awamil Jurjaniyah. Al-awamilul Jurjaniyah, satu matan yang kecil dan syarahnya ada banyak jugalah. Yang masyhur Tashilun Nailil Amani, syarah Al-awamil Al-Jurjani Syekh Ahmad Al-Fatani. Tu dia bahas satu-satulah mana amil ma'mur dia. Dia penting juga tu. Penting juga tu bagi orang yang mementingkan ibarat, penting lah. Sebab apa gini? Sebab apa? Dia kena gitu. Macam kita baca kitab kan. Baca kitab Muhammadun. Atau baca kitab apa? Contohlah kita ambil satu kitab. Kita kata qauluhu. Sebab apa kita baca qauluhu? Awak tak qaulahu, qaulihi. Mesti dia ada sebab. Sebab itulah dia perlu pada amil. Sebab apa kita baca qauluhu? Dia ni khabar li mubtada'in mahdhuf. Taqdiruhu hadza qauluhu. Contohlah. Qauluhu sebab apa qauluhu? Sebab dia mubtada'. Sebab apa mubtada'? Sebab dia permulaan ayat. Macam tu. Dia kalau baca kitab Arab dia kena gitu. Orang yang nak cepat mahir nahwu ni, nak reti baca, bukan faham lagi, baca je. Pilah dalam kitab pun nak bagi faham, nak bagi try, kita nak bagi faham, nak bagi molek baca tu, kita try baca bernahu, jangan takut. Dan kita tanya diri sendiri, sebab apa kita baca begitu? Dia mesti ada amil dia. Mesti ada penyebab kita baca itu. Bukan main hantamnya, Muhammad Zaidun. Lantak aku lah nak kata Muhammad Zaidun ke, Muhammad Qaimun ke, Muhammad Qaiman boleh. Sebab apa Qaiman? Tak tahu. Main sebut ya. Arab kan boleh Qaiman, Qaimin. Kan dia ada amil dia. Tu cara nak ni. Kaedah berapa tadi? Kaedah keempat habis. Amil. Yang kelima, kaedah kelima, i'rab dan bina ni. Yang kelima, perubahan di akhir kalimah ni. Perubahan di akhir kalimah. Taghyiru awakhiril kalimi ataupun taghyiru ahwali awakhiril kalimi ini terbahagi pada dua bahagian, sama ada dengan lafaz atau takdim. Macam kita kata tadi. Lafzun ay malfuzun min itlaqil masdari wa iradatu isim maf'ul. Macam taqdiran ay muqaddaran min itlaqil masdari, itlaq masdar, sebut masdar tapi nak isim maf'ul. Macam majnun lah, min itlaqi ismi maf'uli wa iradatu ismul fa'il. Majnun tu bukan maknanya yang digilakan,
Bukan. Dia maksudnya apa? Yang gila. Orang yang gila lah. Isim fa'il. Kita sebut majnun. Tapi naknya orang tu yang gila. Bukan digilakan. Allahu mawjudun. Itulah sama. Bukan nak kata Allah itu diadakan. Dah. Allah Ta'ala tidak diadakan. Min itlaqi ismil maf'uli wa iradatu ismil fa'il. Allah itu yang ada. Bukan yang diadakan. Sama jugalah di sini. Sudah tu. Mampus bila nak habis. Tu. Yang kelima apa dia? Perubahan di akhir kalimah Arab tu ada dua. Satu dengan secara lafaz ataupun takdir. Apa lafaz tu? Yang kita i'rab zahirah tu dah. Contoh apa? Muhammadun qaimun. Muhammadun apa dia? Mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. Sebab apa zahiratun? Zahir. Saya dia adalah kaedah dia. Sebab apa zahiratun? Sebab apa berlafaz? Kalau contoh apa dia lagi? Kataba al-fata. Al-fata i'rab apa? Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Sebab tak jelas. Bukan ada fatayu, tak ada fata. Dia alif maksurah tasniyah. Fata. Bukan fatayu, tak ada. Maka muqaddarah secara takdir. Okey, yang kelima apa dia? Perubahan di akhir kalimah terbahagi dua bahagian sama secara lafaz atau takdir. Habis. Yang keenam, perubahan pada lafaz itu pula sebab apa dia panggil perubahan pada lafaz zahiran ataupun lafaz tu? Sebab dia dapat dilihat secara zahir dan dapat dibunyikan secara zahir. Dua tu. Sebab apa dia panggil zahirah? Sebab apa dia panggil lafzan? Dua sebab. Sebab yang pertama dia zahir, nampak jelas di mata kita dia itu tanwin ke, dia itu dhammah ke. Dan kita boleh sebut dia, boleh bunyikan tun Muhammadun, dun tu. Tu Muhammadun at-talibu, bu boleh bunyi. Maka itu lafaz secara lafzan. Lafzan tadi kita i'rab sebagai tanbiz kan yang dalam matan tu. Jadi boleh bunyi. Tu qama zaidun, araftu zaidan, marartu bi zaidin. Boleh bunyi. Jelas zahir nampak seketui dia punya apa dia? Baris tu dan boleh bunyikan secara zahir. Itu lafaz. Habis kaedah yang ke-6. Kaedah yang ke-7, i'rab dan bina. Perubahan pada takdir. Perubahan pada takdir ialah apa dia? Terbalik pada tadi itulah. Tadi zahir apa dia? Zahir dapat dilihat dan dapat dibunyikan. Kalau takdiran tidak dapat dilihat dan tidak dapat dibunyikan. Tu. Contoh apa tadi kita kata contoh ja'al fata, telah datang ia oleh pemuda itu al-fata. Boleh sebut tak al-fatayan? Tak ada. Mana ada? Ataupun al-fatayu, tak ada. Sebab dia fa'il, fa'il bagi ja'a. Al-fatayu, tak ada. Tak boleh. Tak nampak pun harah tak nampak pun rafa' ada kat dia. Bukan, tak nampak pun sebutan dhammah tu di dia. Al-fatayu, mana ada? Kita kata al-fata. Al-fata. Tapi dia marfu' tak marfu', tapi muqaddarah. Fata muqaddarah. Dia i'rab sebagai apa tadi? Ja'a fata, ja'al fata, al-fata fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun mana'a min zuhuriha ataupun mana'a min zuhurihi at-ta'adzur. Alif maksurah tasniyah at-ta'adzur. Sebab apa ta'adzur? Sebab dia tidak boleh menerima apa-apa baris sampai kiamat, sampai syurga. Sampai ke syurga, sampai ke kiamat, al-fata itulah. Anta talibun, anta mubtada. Dia tak jadi antu. Mubtada bukan marfu' kan? Bukan marfu' ke? Kaedah mubtada ni sampai kiamat dipakai. Kullu mubtada'in marfu'. Kullu mubtada'in marfu'. Kullu mubtada'in marfu'. Ingat sampai kiamat. Setiap mubtada' itu rafu' sampai kiamat. Jangan tu panggil antu lah. Tak panggil antu. Sebab dia kan mabni. Saya kita ada sentuh mabni. Lepas ni. Kaedah yang lepas ni. Ini yang kaedah ke-7. Takdir dulu. Tu. Sebab apa? Sebab dia mabni. Mabni sampai kiamat. Sampai ke syurga. Anta itulah. Tak boleh jadi antu lah. Tak boleh jadi anti.
Anti kalau nisbah perempuan, dia perempuan, tak apalah. Kalau dia lelaki nak panggil anti, tak. Tetap juga anta. Tu. Okay? Jadi takdir dia tidak boleh dibunyikan dan dia tidak zahir. Tak nampak pun. Tak nampak rafaq di situ. Tak nampak dhammah silap. Tak nampak dhammah di situ. Rafaq tu i'rab. Rafaq tu i'rab. Rafaq tu i'rab. Dhammah dia tu tak nampak. Dhammah tu tak nampak. Al-fatah. Mana dia? Ada. Tapi dia i'rab marfu'. Dia fa'il marfu' macam biasa tapi muqaddarah. Tu. Habis. Jadi sama mana al-fata. Qama al-fata, al-fata qaimun. Tu. Marartu bil fata, semua fata belaka. Masuk khafat ke, marfu' ke, nasab ke, semua fata belaka sampai kiamat sebab dia mabni. Tu yang ke-7. Kaedah ke-8 ni kita nak masuk bina pula. Kaedah ke-8. Habis kaedah ke-7. Kaedah ke-8 bina ialah ketetapan harakat di akhir kalimah. Bina tu, bina kita panggil tadi i'rab ni bina pula. Tu. Tadi i'rab ni bina pula. Bina apa dia? Ketetapan. Apa ketetapan? Tetap sampai ke mampus. Tu. Sampai ke mampus, sampai ke kiamat, sampai ke syurga, dia tetap harakat akhir kalimah walau masuk mana-mana amil sekalipun, masuk dalam mana-mana i'rab sekalipun. I'rab jazam, i'rab nasab, khafat ke khafat ke jar ke rafa' ke, sampai kiamat tetap dengan baris tu. Macam kita kata tadi, anta talibun, sampai kiamat anta. Kalau nak merujuk pada seorang lelaki lah, anta talibun. Tu anta talibun, atau kita bagi contoh lain. Kita bagi contoh apa dia? Al-Fatah lah senang. Al-Fatah ataupun Musa. Musa qaimun. Musa mubtada. Dia panggil Musa, tak panggil Musayyu, tak ada. Tu. Ra'aitu Musa. Ra'aitu Musa, tak ada. Ra'aitu Musaya, tak ada. Musaya, tak ada. Marartu bi Musa. Khafat yang muqaddarah. Bi Musa, tak ada. Bi Musayyi, tak ada. Sampai kiamat. Mana-mana masuk amil jazam ke, amil khafat ke, amil nasab ke, amil rafa', amil jar, khafat dan sebagainya tetap sama. Itu bina. Kemudian yang ke-9, kaedah yang ke-9 lebih kurang je. Kalimah mabni ialah kalimah yang tidak berubah harakat. Tadi dia hurai bina ni kalimah mabni. Bila bina kalimah yang bersifat dengan sifat bina jadi kalimah mabni. Adalah kalimah yang tidak berubah huruf akhirnya. Macam tadilah. Kalimah yang tidak berubah akhirnya. Okey. Faidatun. Apa yang mabni ni? Mana satu yang mabni? Semuanya mu'rab kecuali beberapa bahagian dia mabni. Mana? Satu. Semua haraf jar adalah mabni. Tak terkecuali. Semua haraf jar adalah mabni. Tak ada huruf jar yang mu'rab, tak ada. Ja'a Zaidun fil madrasah. Telah datang ia oleh Zaid. Kan? Zahaba Zaidun fil madrasah ataupun ilal madrasah. Telah pergi ia oleh Zaid ke sekolah. Ila. Sampai kiamatlah ila. Sampai kiamatlah ila. Tak jadi ilayya, ilayyi, ilayyu. Tak ada. Ila sampai kiamat. Ila sampai kiamat. Maka semua mabni yang pertama, semua haraf adalah mabni laka. Tidak terkecuali. Semua haraf adalah mabni. Satu. Yang kedua, semua jenis fi'il, fi'il ada 3 lah. Fi'il amar, fi'il mudhari', fi'il madhi. Semua jenis fi'il adalah mabni kecuali. Dia ada kecuali sikit. Fi'il semuanya adalah mu'rab kecuali silap. Semua jenis fi'il itu adalah mabni kecuali. Semua jenis fi'il itu adalah mabni kecuali fi'il mudhari' yang tidak dihubungkan dengan nun niswah ataupun nun taukid. Tu. Nun niswah
ataupun nun taukid. Semua fi'il ialah mabni, betul? Ialah mabni kecuali fi'il mudhari' yang tidak dihubungkan dengan nun niswah ataupun nun taukid. Maknanya apa? Fi'il madhi semua mabni. Fi'il madhi ke semua mabni. Tak ada satu pun mu'rab. Fa'alatu lah. Tak ada fa'alu, tak ada. Fa'ala pakai amat lah fa'ala. Huwa fa'ala lah pakai amat. Fi'il mudhari' ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Mana yang mabni? Yang disambung dengan nun niswah ataupun nun taukid. Mana contohnya? 3 contoh. Yadribna contoh. Ataupun 4 lah. Yadribna, tadribna. Itu sampai kiamat tu. Tadribna tak boleh. Tadribuna tak ada. Tadribina tak ada. Raibina apa? Tu. Tak ada raibina. Yadribna sampai kiamat. Tadribna sampai kiamat. Kemudian dimasuk contoh huwa yaktubu. Asalnya yaktubu boleh, yaktubu, yaktuba, yaktub boleh. Tapi tiba-tiba dia boleh jadi mabni sebab apa? Masuknya nun niswah. Mana? Yaktuban. Yaktuban. Nun niswah tu. Asalnya huwa yaktubu, dia masuk nun niswah, yaktuban, maka dia jadi mabni. Sampai ke bila-bila lah. Ban lah. Tak ada yaktubun, yaktubin, tak ada. Yaktuban, bukan yaktuban. Yaktuban. Itu nun niswah. Huwa yaktubu campur dengan nun apa tadi? Nun niswah dengan nun taukid, campur nun taukid, maka dia jadi apa? Yaktubanna. Dia akan jadi yaktubanna, tak ada yaktubunna, tak ada yaktubinna, tak ada. Yaktubanna sampai kiamat dia mabni. Habis tu fi'il mudhari'. Fi'il amar selama-lamanya mabni. Jadi fi'il madhi dengan fi'il amar selama-lamanya mabni. Fi'il mudhari' ada yang mabni, ada yang mu'rab. Mana mabni? Mabni adalah semua fi'il mudhari' yang mabni ialah fi'il mudhari' yang dihubungkan dengan nun niswah atau nun taukid sahaja. Contoh yadribna, tadribna, yaktuban, yaktubanna. Contoh. Tu masuk nun taukid atau nun niswah. Itu baru mabni pada fi'il mudhari'. Fi'il madhi dengan fi'il amar sampai kiamat iaitu adalah mabni. Habis. Isim pula. Isim pula. Isim adakah semua? Adakah semua isim mu'rab mabni? Tak. Isim sebahagian sahaja. Isim sebahagian sahaja. Kalau isim zahir, dia itu mu'rab lah. Zaidun, Zaidan, Zaidin, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Dia tu adalah mu'rab. Yang mana contoh isim yang mabni? Isim mausul. Allazi. Sampai kiamat. Allazi. Tak ada allazi. Allaziya. I love you. Tak ada. Allazi lah sampai kiamat. Allazina. Allazi. Huwa sampai kiamat. Huwa qaimun. Tak ada hu. Hu mentang-mentang mubtada hu. Tak ada. Hu qaimun. Tak ada. Huwa qaimun. Tu. Marartu bihuwa. Tak ada. Marartu bihiwi. Tak ada. Marartu bihiwi. Tak ada. Tu. Habis. Itu dalam kaedah i'rab dan bina. Settle 9 kaedah. Fahamlah baik-baik lepas ni. Faham elok. Contoh kita bagi kesimpulan bagi i'rab dan mabni itu apa dia contohnya? Contoh dia. Kalimah mu'rab contohnya. Kalimah mu'rab yang mufrad contoh kita apa? Kita panggil baitun contoh. Baitun boleh. Baitun dari sudut rafa'. Baitan boleh tak? Boleh dari sudut nasab. Baitin boleh tak? Boleh khafat. Maka baitun tu dia panggil mu'rab. Itu mu'rab yang lafaz mu'rab yang mufrad. Lafaz mu'rab yang musanna lagu mana? Rajulani. Dia boleh lagi. Rafa' rajulani. Rajulaini nasab boleh. Rajulaini khafat boleh. Maka dia mu'rab. Kalau bagi jamak pula, kalimah mu'rab yang jamak boleh tak? Ada?
Qaimuna, qaimina, qaimina boleh fi khafat, boleh fi nasab. Qaimuna rafa'. Tu. Fi'il yadribu, yadribu fi'il mu'rab. Yadribu, yadribu, yadriba kalau masuk fi'il amil nasab. Contoh an taukid an syartiyah ke apa ke, ataupun an masdariyah ke, an yadriba. An masdariyah tu an yadriba. Jadi yadriba boleh, yadrib majzum boleh. Tu majzum boleh, tak ada masalah. Tu majzum yadrib. Yadribi tak ada lah, khafat mana ada. Khafat mana ada, yadrib. Yadrib. Kalau yadrib tentu, yadribu tadi tu dia boleh jadi mabni, boleh. Mana? Ditambah nun niswah, yadriban. Boleh. Asalnya huwa yadribu, tambah nun niswah, huwa yadriban, maka dia jadi mabni. Dia akan jadi yadriban sampai kiamat. Tak ada yadribun, yadribin, tak ada. Ataupun nun taukid, yadribanna. Tak ada yadribunna, yadribinna, tak ada. Tu kalimah mu'rab. Kalimah mabni lagu mana? Kalimah mabni yang mufrad mana contoh? Contoh hadza isim isyarah. Sampai kiamat hadza. Tak ada hadza'u, hadza'i, hadza'a, hazama, tak ada. Hadza lah sampai kiamat. Tu contoh mufrad, hadza. Khafat pun dia mufrad, dia hadza, nasab pun dia hadza, rafa' pun dia hadza. Tu. Man, contoh dia man syartiyah ataupun man mausuliyah. Man. Khafat pun dia man, nasab pun dia man, rafa' pun dia man. Tak ada manu, mani, mana, tak ada. Tu. Okey. Begitu jugalah allazi. Allazi dalam bentuk khafat pun allazi, dalam bentuk nasab pun allazi, dalam bentuk rafa' pun allazi. Gitulah. Jadi itu kesimpulan dalam bab i'rab dan bina. Habis. Itu i'rab dan bina settle. Maka balik ni kita tahulah mana satu mu'rab, mana satu mabni. Lepas habis ni kita buka kitab, kita boleh tahu. Ni mu'rab ni mabni. Semalam cari isim fi'il harah. Ni tambah sikit hari ni. Isim fi'il harah, hak mana mabni, hak mana mu'rab. Tu. Hak mana mabni, hak mana mu'rab. Kemudian i'rab sekali kalau boleh. I'rab lah sekali. Amil dia mana? Amil dia. Walaupun tak belajar lagi mubtada khabar, terailah setakat tahu. Dia tak tunggu sampai ke bab dia lagi. Terailah hak mana tahu. Amil dia. Sebab apa aku baca Muhammadan ni? Awak tak Muhammadun? Mesti ada sebab. Baru kita dapat tahqiq macam mana nak baca. Tu. Habis. Sambung lagi. Bab baru. Babu ma'rifati alamatil i'rabi. Macam tadilah babu khabar li mubtada'in mahdhuf taqdiruhu hadza. Ai hadza babun fi bayani ma'rifati alamatil i'rabi. Tu. Ataupun nak baca nasab baban pun boleh. Takdirnya iqra. Tu takdir fi'il mahdhuf lah. Iqra baban fi bayani ma'rifati alamatil i'rabi. Habis. Tu takdir dia. Babun. Adik, ma'rifati. Babun fi bayani ma'rifati mudafu ilaih wa huwa mudaf. Alamati mudafu ilaih wa huwa mudaf. Al-i'rabi mudafu ilaih. Jadi mudah ni nak ada berapa banyak tak apa, mudafu ilaih nak ada berapa banyak tak apa. Jangan faham set dalam kepala otak mudafu ilaih dua. Jangan. Dia boleh sampai ke 100 juta pun tak apa lah. Contoh apa dia? Apa? Orang yang mengikut sahabat tabi'in. Orang yang mengikut tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mudafu ilaih. Orang yang mengikut tabi'in, tabi'ut tabi'it tabi'in. Orang yang mengikut dia, tabi'ut tabi'i tabi'it tabi'in. Tabi'u tabi'i 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 tabi'in. Lagi. Tabi'u tabi'i 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 tabi'in. Boleh. Semua tu ada yang mudhaf ilaih. Tabi'u yang pertama mudhaf. Adalah contoh fa'il wa huwa mudhaf contoh. Tu jaa tabi'u tabi'i 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 20 tabi'i kemudian tabi'in. Maka tabi'u pertama dia fa'il wa huwa mudhaf. Tabi'i yang kedua sampai ke 20 tu mudhafu ilaih lah kau. Mudhafu ilaih wa huwa mudhaf dan at-tabi'in itu mudhafun ilaih sahaja.
Tu boleh tak nak salah. Dan kita set dalam kepala otak, mudhaf ilaih ni dia seorang lah, tak boleh banyak. Tak boleh. Jangan gitu. Kita jangan kiaskan akal kita yang bodoh ni. Tu. Yang bodoh ni ke bahasa Arab. Bahasa Arab dia luar. Jangan gitu. Ada orang gitu, pelajar gitu. Dia kata, siapa mudhaf ilaih ni, kan dah mudhaf ilaih dah. Maknanya dia faham mudhaf ilaih tu mesti satu. Mudhaf tu mesti satu. Tak. Mudhaf ilaih boleh banyak. Tak ada masalah. Dan mudhaf pun boleh banyak. Lagi satu, mudhaf ni bukan mahallul lil i'rab, bukan. Tak ada tiba-tiba i'rab dia mudhafun marfu'un, tak ada. Dia mesti ada tumpang hak lain. Contoh apa dia? Contoh, jaa tabi'ut tabi'ina. Telah datang ia oleh tabi'ut tabi'. Tabi'u tu i'rab dia fa'il bukan mudhaf. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Dia sandaran dia. Dia macam tahiyatul masjid lah. Tu. Macam sembahyang tahiyatul masjid lah. Kita masuk masjid, tak sembahyang tahiyatul masjid, sembahyang zuhur, Allahu akbar, sebab orang dah jemaah dah. Masuk sekali, dapat sekali pahala tahiyatul masjid. Itulah. Lebih kurang mudah lagu tu lah. Dia tumpang orang dia. Bukan maksudah li dzatiha, dia bukan dia ghairu maksudah li dzatiha. Bukannya maksudah li dzatiha. Ambil pekoh tu. Tu. Dia lagi tu lah. Dia gitu. Jadi mudah bukan mahal i'rab, bukan. Dia seolah-olah tumpang hak lain. Dia huwa mudah gitu. Tapi mudhafu ilaih, ya betul. Mudhafu ilaih dia mahal i'rab, dia mahal jar tu. Nanti kita akan sampai. Terang banyak tu. Habis. Babu ma'rifati alamatil i'rabi. Tu. Babu ma'rifati alamatil i'rabi. Lirraf'i arba'u alamatin. Bagi alamat rafa' itu 4 alamat. Macam tadilah. Lirraf'i ni adalah khabar muqaddam. Tapi kita kena i'rab satu-satu dulu. Lam tu harfu jarrin mabniun 'alal kasri la mahalla lahu minal i'rab. Dia tidak ada mahal dalam i'rab. Bukan fa'il, bukan fi'il, bukan. Tak ada mahal. Dia sekadar mabni 'alal kasri. Maka lam ni dia apa dia? Kita baca tadi mabni. Lam tu harah. Maka semua harah adalah mabni. Ar-raf'i ismu ba'da harfu jarrin, ataupun nak ringkas lagi ismun majrurun wa alamatu jarrihi majrurun, ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Tu. Arba'u mubtada muakhar. Maka kita kata di raf'i itu fal jumlah shibhu jumlah ataupun fa jumlatu shibhi jumlatin fi mahalli raf'in khabarun muqaddam. Itu. Macam mana? Fal jumlah ataupun fal jumlatu ataupun fa jumlatu shibhi jumlatin fi mahalli raf'in khabarun muqaddam. Arba'u mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Alamatin mudhaf ilaih. Arba'u mubtada muakhar wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Alamatin mudhafun ilaih. Habis. Jadi 4 alamat. Mana? Ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu. Ad-dhammatu adalah badal ba'dhum minal kull dia panggil. Sebab sebahagian. Arba'u alamatin dia ada 4. Ni salah satu dengan 4, maka dia panggil badal ba'dhum minal kull. Dia ada badal kullu minal kull, dia ada badal ba'dhum minal kull, dia ada badal ghalab, dia ada badal istimal, ada 4. Ni badal ba'dhum minal kull. Kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin badal kullu minal kull bagi sayyidina sayyidu. Ni badal ba'dhu minal kull. Al-dhammatu wal wawu atah wal alifu atah wan nunu atah. Atah tu i'rab ma'tuf lah. Jadi dhammah tu dia panggil i'rab asliyah. Kalau waw alif nun tu i'rab furu'iyah. Furu' asli asalnya rafa' di i'rab sebab apa? Dibariskan secara dhammah. Asal dia panggil asliyah dia. Far'iyah dia waw alif nun. Fa amma dhammatu habis. Jadi rafa' 4 ni ya. Jangan duk pergi ke lain lah. Maknanya kita malam ni kita tahu rafa' 4 ni ya. Jangan pergi ke lain. Fa amma dhammatu fa apa dia tu?
fa fasiha. Dah kita terang dhammah wa alif tu nun tu alamat rafa' fa fasiha. Apa dia? I'rab takdir dia apa dia? Wa idza aradta ma'rifatahu tafsilan, apabila berkehendak ia oleh engkau akan mengenalinya, mengenali rafa' itu secara tafsil satu persatu, fa maka amma ad-dhammatu, amma tu dia panggil haraf syarat, amma syartiyah dia panggil. Amma syartiyah. Bila kata amma syartiyah mesti ada jawab dia. Kalau dalam mantik dia sebut sebagai tali. Jawab dia panggil muqaddam. Tali dan muqaddam. Kau terbalik tau. Muqaddam tali ke tali muqaddam? Sudah. Tu dalam mantik. Macam mubtada' marfu' lah. Mubtada' dalam mantik dia tak panggil marfu', dia panggil maudhu'. Khabar dia tak panggil khabar, dia panggil mahmul. Tu dalam mantik. Tu. Habis. Jadi syartiyah. Apa dia? Syartiyah. Ni harah syartiyah. Amma ni amma syartiyah. Kalau dalam mantik dia panggil amma ni amma al-irtibatiyah. Irtibat, perkaitan. Amma situ kalau dalam mantik amma al-irtibatiyah, irtibat. Kalau dalam nahwu amma syartiyah. Tu. Fa amma ad-dhammatu, maka ad-dhammatu tu mubtada' lah. Ad-dhammatu mubtada'. Fatakunu, maka adapun dhammah itu fatakunu alamatan lirraf'i. Fatakunu. Tengok kita macam mana nak baca. Sebab apa baca alamatan bukan alamatun? Okey. Fatakunu. Takunu adalah fi'il. Fi'il naqis, asal pada kana yakunu. Dalam bab isim kana lah. Maka ni fi'il. Bila fi'il mesti ada isim, mesti ada khabar dia. Tak? Maka fatakunu. Isim kana ni, kana ni dia merafa'kan isim, menasakkan khabar. Betul. Sama jugalah fi'il naqis ni pun dia merafa'kan merafa'kan isim, menasakkan khabar. Maka mana isim takunu tu? Fatakunu alamatan. Alamatan tu khabar bagi takunu. Mana isim takunu? Tengok cara baca. Dia boleh imagine. Mana isim takunu? Isim takunu belakang tu. Mana? Fatakunu fatakunu hiya. Takunu tu kan hiya. Asal pada hiya takunu. Kalau huwa yakunu. Hiya takunu. Maka hiya adalah ia dia. Dia mana? Hiya tu. Hiya yakni ad-dhammatu. Kalau takdir semula fatakunu dhammatu alamatan. Gitu. Alamatan tu khabar takunu lirraf'i, bagi rafa'. Dah kita kata tadi ad-dhammatu tu mubtada'. Mana khabar? Tengok cara baca. Macam mana dia taswir? Macam mana khabar? Mesti ada khabar. Mana? Maka khabar dia mana? Khabar dia bukan pada fatakunu, khabar bukan pada alamatan, khabar bukan pada lirraf'i, tapi jumlah takunu dan isim takunu dan khabar takunu itulah khabar bagi ad-dhammah. Dia panggil apa? Payah sikit ni. Dia panggil apa? Al-jumlatu ataupun al-jumlatu min takuna wa ismuha wa khabaruha fi mahalli raf'in khabarun lidhammati. Gitu. Contoh kita bagi hak senang dulu. Contoh kita kata apa? Zaidun qama. Zaidun apa dia? Mubtada. Qama apa dia? Khabar. Tapi tak i'rab. Khabar marfu' dah. Dia i'rab fa'il tu. Fa'il apa dah? Contoh. Qama fi'lun madin mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rabi. Mana fa'il? Wa fa'iluhu mana? Tak ada pun selepas dia. Zaidun tu tak ada dah. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Dhamir yang tersembunyi. Taqdiruhu huwa. Takdirnya ialah huwa. Fal jumlatu, maka jumlah bainal fi'li, daripada fi'il, antara fi'il wal fa'ili fi mahalli raf'in
khabar. Tu cara i'rab khabar bagi fi'il ataupun bagi jumlah. Mana-mana jumlah. Dalam nahwu dia panggil jumlah, ayat lah jumlah. Dalam mantik dia panggil qadiyah. Tu. Jelas tak? Faham tak ni? Tak faham ke? Faham ke tak ni? Faham sebut faham. Tu. Fi arba'ati mawadhi'a, pada 4 tempat. Mana? Alismul mufradu pertama. Maka dhammah rafa' marfu' dengan dhammah mana? Satu isim marfu'. Satu alismil mufradi. Alismi itu badal bagi arba'ati. Fi arba'ati mawadhi'a. Mawadhi'a ni mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi fathatun zahiratun fi akhirih li'annahu minal ismi mamnu'un minas sarfi. Nanti sampai dalam bab dia mamnu' minas sarf. Sebab apa bukan mawadhi'i? Sebab dia dalam bab mamnu' minas sarf. Dia tidak terima baris bawah apabila khafat. Dia terima baris mansub sahaja apabila khafat. Itu dalam bab dia nantilah. Macam apa dia? Marartu bi Ibrahima. Bukan bi Ibrahimi. Sebab apa? Sebab dia mamnu' min as-sarf. Dia ada syarat-syarat dia. Dan wallahu a'lam dia diterang secara detail ataupun tidak. Tu kena pakai kitab lain lah. Nak pakai kitab Jurumiyah saja mampu aku tu. Tu. Al-ismul mufrad. Al-mufradi sifat bagi isim. Isim yang mufrad. Contoh apa dia? Hadza kitabun. Kitabun mufrad tak? Mufrad. Hadza talibun. Talibun mufrad tak? Mufrad. Apa lagi? Tilka kitabun. Kitabun mufrad tak? Mufrad. Maka dia boleh rafa'. Rafa' cara mana? Dhammah. Faham? Okey. Wa jam'i taksiri. Jamak taksir pula. Okey, sebelum tu. Isim mufrad ada 2 kaedah. Tulislah. Isim mufrad ada 2 kaedah. Pertama, isim mufrad itu menunjukkan bilangan yang satu. Isim mufrad itu ialah menunjukkan bilangan yang satu. Contoh tadi kitabun zaidun. Pertama. Yang kedua, tanda ataupun dalil bagi kata ini isim mufrad ni dia mesti bebas daripada tanda-tanda musanna dan jamak. Mesti bebas daripada tanda-tanda musanna dan jamak. Contoh apa musanna? Ada alif nun. Contoh apa jamak? Waw nun. Kalau nasab, ya nun. Musanna kalau nasab, ya nun. Maka dia tak ada tanda-tanda ya nun. Tanda-tanda alif nun waw nun. Maka dia itu isim mufrad. Tu. Yang ketiga, dia ada 3 silap. Bukan 2, yang ketiga. Yang ketiga, makna isim mufrad itu menunjuk kepada benda yang satu. Menunjuk kepada benda yang satu. Sebab bila kita kata kalau kita kenal alif ta mufrad tu tak ada alif ta di belakang, tak ada tambahan ya nun di belakang. Dah Hasanain contohnya. Hasanain tu nama orang. Ya nun. Dah dia mufrad. Sebab apa? Dia nama orang. Dia menunjuk kepada makna yang satu. Tengok. Arafat, ja'a Arafat. Arafat bukan banyak araf tak? Dia nama orang, Arafat. Nama orang. Dia mufrad sebab apa? Menunjuk makna yang satu. Kena faham tu? Dia isi alang lain. Tu kena faham. Jadi dia menunjuk makna yang satu dan dia tidak ada tanda-tanda musanna dan jamak dan dia ialah isim bilangan yang satu. Itu kaedah bagi isim mufrad. Habis. Wa jam'i taksiri dan jamak taksir atah isim mufrad atah. Contoh jamak taksir. Okey, jamak taksir ada 3 kaedah. Jamak taksir ada 3 kaedah. Pertama, ini jamak yang berubah rupanya daripada isim mufradnya. Berubah rupanya daripada isim mufrad. Berubah rupa. Macam mana? Talibun. Kalau jamak tullab, berubah tu. Satu. Kedua, tanda jamak taksir ini ialah bentuk-bentuk kalimah yang tertentu. Jamak taksir ini berbentuk dengan bentuk-bentuk kalimah yang tertentu. Contoh kitabun, jamak dia jamak taksir kutubun.
Rasulun jamak taksir rusulun itu atas wazan fu'ulun. Rusulun kutubun atas wazan fu'ulun. Tu. Kalau talibun tullabun atas wazan fu'alun. Tu. Juhalun rukkabun. Tu. Rakibun rukkabun. Jahilun juhalun. Dan dia ada dalam atas wazan mafa'il. Mafa'il. Mim, fa, alif, ain, lam. Contoh dia masajid. Jamak bagi masjid. Mafatih. Jamak bagi fatih. Tu. Jawazim. Tu. Jamak bagi jazam. Jawazim. Tu. Jamak bagi jazim. Jawazim. Tu. Mana lagi? Contoh-contoh lain jamak taksir lain. Faqih. Jamak dia fuqaha. Aqil. Jamak dia uqala. Alim. Jamak dia ulama. Ulama tu jamak taksir bukan jamak taksir bagi alim dak. Alim dia boleh jamak muzakkar salim, alimun, alimani, alimuna. Dia ulama tu jamak taksir bagi alimun. Alimun. Dia sirah mubalaghah, sangat alim. Aqilun, sangat berakal. Fahimun, sangat faham. Faqihun, sangat faham. Fuqaha, ulama. Dua, habis. Yang ketiga, cara menukarkan mufrad kepada jamak taksir ni ada 3 cara. Cara menukarkan jamak taksir ni 3 cara. 1, binaqsil huruf. Dengan mengurangkan huruf asal hak isim mufrad. Isim mufrad contoh apa dia? Rasulun. Terdiri pada ra, sin, waw, lam. Tiba-tiba jamak taksir rusulun. Mana waw? Waw hilang. Dia panggil apa? Binaqsil huruf. Dia mengurang ke huruf asal isim mufrad. Asalnya rasulun, jadi rusulun. Mana waw? Waw hilang. 1. Yang kedua, biziyadatil huruf. Dengan tambahkan huruf. Contoh apa dia? Rajulun, asal isim mufrad dia. Jamak taksir rijalun. Dia tambah apa situ? Dia tambah alif. Biziyadatil alif. Tu. Rijalun, rajulun, rijalun. Tambah. Tu. Ustadzun. Ustadzun. Tapi ustadzun tak. Habis. Tu biziyadati naqsi satu, biziyadatil huruf satu, binaqsil huruf. Yang ketiga, biziyadati wa naqsil huruf. Dua-dua sekali. Tambah dan kurang. Mana? Contoh dia. Ustadzun. Contoh. Jamak taksir dia asatidun. Ustadzun, asatidatun. Silap. Jamak taksir dia ustaz, ustadzun, asatidatun. Mana dia tambah? Ustadzun. Dia tambah alif pada sin. Ustadzun. Lepas tu jadi asatidatun. Kemudian mana kurang dia? Kurang pada alif yang sebelum zai tu. Asatidah. Dia ada satu alif ya. Jamak taksir tu. Asalnya memang satu alif. Tapi satu alif tu kedudukan lain-lain. Kalau ustadzun, alif dia sebelum zal. Asatidah, alif dia sebelum ta. Lain lah. Maka dia panggil apa? Ada penambahan huruf dan ada pengurangan huruf pada jamak taksir ustadzun. Tu. Jadi 3 cara tu. Biziyadatil huruf, ataupun binaqsil huruf, ataupun biziyadati wa naqsil huruf. Tu. Itu kaedah jamak taksir. Maka jamak taksir rafa' dia dengan dhammah. Habis. Wa jam'il muannatsis salimi, wa jam'il muannatsis salimu. Tu. Dan jamak muzakkar, jamak muannas salim, wa jam'il muannatsis salimi. Wa jam'i ataf al muannathi mudhafu ilaih. As-salimi sifat bagi jamak. Jamak tu yang salim, bukan muannas yang salim. Tu. Jamak muannas salim. Boleh rafa'. Contoh apa dia? Contoh jannatun. Boleh. Jannatun. Boleh tu. Dia rafa' dia dengan dhammah juga. Lagi yang keempat, wal fi'lul mudhari'. Wal fi'lil mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Wal fi'li atah lagi. Al mudhari'i sifat bagi al fi'li.
Allazi ti isim mausul sifat kedua bagi al-fi'li. I'rab lagu mana? Ismun mausulun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli jarrin sifatun ataupun na'tun lil fi'li. Tu cara dia. Sifat. Lam ni dia panggil apa? Lam ni harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Dia harah nafi, harah jazam dan harah qalbin. Nama dia harfu nafyin wa jazmin wa qalbin mabniyun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Tu. Yattasil fi'lun mudari'un majzumun wa alamatu jazmihi sukunun zahiratun fi akhirih. Bi akhirih isim majrur tu. Syai'un fa'il. Tengok. Lam yattasil fi'il. Mana fa'il? Dia ada menzahirkan tak fa'il. Kalau tidak menzahirkan fa'il, maka fa'il dia dhamir mustatir. Kalau dia menzahirkan fa'il, maka yang zahir itulah fa'il bagi lam yattasil. Tu. Maka syai'un sini fa'il bagi yattasil. Kalau dia hazah syai'un lam yattasil bi akhirih, maka kena ada fa'il dia. Fa'il yang mana? Dhamir mustatir, takdiruhu huwa kembali pada syai'un. Tu. Fi'il mudhari' yang tidak sama sekali menyambung pada akhirnya fi'il itu oleh sesuatu. Apa dia? Dia bukan af'alul khamsah. Tu senang cerita. Dia bukan af'alul khamsah. Tidak sambung di akhirnya sesuatu. Kalau af'alul khamsah dia sambung akhir dia. Mana? Alif nun. Taf'alani yaf'alani. Ya nun taf'alina. Waw nun taf'aluna. Taf'aluna. Tu asma' khamsah. Dia kacau di akhir kalimah fi'il mudhari'. Adapun fi'il mudhari' ni dia tidak bersambung dengan sesuatu. Dok. Contoh apa? Yaktubu. Yaktubu tak boleh sambung satu. Maka yaktubu dia i'rab sebagai, kalau dia i'rab sebagai marfu', fi'lun mudhari'un marfu'un bidhammah, marfu'un wa alamatu dhammihi wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun dhammah. Sebab apa? Dia fi'il yang tidak sambung sesuatu, di akhirnya sesuatu pun. Sama ada dia harah taknis ke apa? Tak taknis ke, ataupun ada alif waw ke alif nun ke, ataupun waw nun dan ya nun ke, bukan. Kalau ya nun alif nun, itu tak i'rab sebagai dhammah. Dia i'rab mungkin sebagai bil alif ataupun bil ya yang akan datang nanti. Ni marfu' bil dhammah. Dhammah tu yang sabdu tu. Sama ada dhammah satu ataupun tanwin. Tu. Habis. Jadi itu untuk fi'il untuk dhammah, marfu' bil dhammah. Wa ammal wawu. Sikit lagi Wa ammal wawu. Habis ke wa ammal wawu je. Wa amma bukan. Nak habis pada ni, tak apalah. Wa ammal wawu, dan adapun waw tu waw athah bagi kata amma dhammatu athah. Ammal wawu amma syartiyah kan je tadi. Al wawu mubtada, fatakunu fa jawab syarat bagi amma. Takunu tengok takunu alamatan. Mana isim takununya? Isim takununya adalah dhamir mustatir, takdiruhu hiya kembali pada mana? Itu kembali kepada al-waw. Fatakunu alamatan ay fatakunul wawu alamatan lirraf'i. Maka jumlah takunu dan isim takunu, khabar takunu tu khabar bagi al-wawu. Wawu tadi kan mubtada. Lirraf'i fi mawdi'aini. Jadi adapun huruf waw, dia marfu' bil waw. Maksudnya marfu' bil waw, dia ada dua alamat dia rafa', tapi rafa' itu marfu' bil waw, bukan bil dhammah. Maka ada dua tempat saja, fi mawdi'aini. Mana? Fi jam'il mudhakkaris salimi, pada jamak mudzakkar salim. Mudzakkar salim, sebab apa mudzakkar salim? Sebab semua sama sahaja. Dia bukan jamak taksir. Jamak taksir dia pecah. Kassara yukassiru taksiran, dia pecah. Sama ada bi ziyadatil huruf atau bi naqsil huruf atau bi ziyadati wa naqsil huruf. Kalau salim semua sama, waw nun lah. Ya nun lah. Muslimuna, naimuna, talibuna. Kalau dalam nasab, nasab lain lah. Talibina, naimina. Mana kata jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim.
Kaedah bagi jamak muzakkar salim ada 3. Tulis. Kaedah jamak muzakkar salim ada 3. Pertama, jamak muzakkar salim ialah jamak yang digunakan untuk jenis lelaki. Okey. Jamak yang digunakan untuk jenis lelaki dan tidak berubah rupanya daripada isim mufradnya. Dia hanya tambah sesuatu je. Jamak yang digunakan untuk jenis lelaki. Kalau perempuan taklah. Tu. Tapi jangan silap faham. Kalau dalam Quran kata ya ayyuhallazina amanu, lelaki je lah. Tak. Itu min babi taghlib pula. Tu. Masuk sekali perempuan. Ni nak bicara satu-satu. Ni nak bicara satu-satu. Bukan dari sudut kaedah campur kaedah lain tak. Ni kaedah untuk jamak muzakkar salim sahaja. Dia mesti daripada jenis lelaki dan tidak berubah rupanya daripada isim mufrad hak asal. Talibun, mana isim jamak dia? Talibuna. Dia tambah waw nun je. Dia tak macam jamak taksir kullab. Tu kacau habis tu. Rasulun, rusul. Tu kacau habis tu. Tu. Satu. Kedua, tanda jamak muzakkar salim ialah dengan waw nun atau ya nun. Kalau waw nun rafa' lah. Kalau ya nun itu dengan nasab. Ini sekarang marfu' bil waw. Jaa al-muslimuna, al-muslimun dia fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw. Waw. Bukan dhammah dah. Sebab apa? Sebab dia rafa' dah. Rafa' fa'il. Rafa' dah. Rafa' dengan apa? Rafa' dengan waw. Mana? Ni syahid dia. Fi mawdi'aini. Jamak muzakkar salim. Habis yang kedua. Kaedah yang ketiga jamak muzakkar salim. Cara menjamakkan mufrad dengan jamak muzakkar. Cara menjamakkan mufrad kepada jamak muzakkar ni tambah waw nun dan tambah ya nun sahaja. Kalau waw nun bila dia marfu', ya nun bila dia mansub. Habis. Itu jamak muzakkar salim. Lagi yang kedua, wa fil asma'il khamsati, dan pada asma'il khamsah, isim yang 5. Wahia, dan adalah ia. Wahia, waw ni waw istinaf. Seolah-olah bagi soalan yang mahdhuf takdir dia. Dah apa dia asma' khamsah? Wahia, dan bermula ia. Hiya mana? Hiya asma'il khamsah itu khabar. Abuka. Hiya tu mubtada. Abuka khabar. Abu tu khabar. Ka tu mudhaf ilaih. Jaga. Abu tu khabar. Ka tu mudhaf ilaih. Wa akhuka. Akhu tu ma'tuf. Kaf tu mudhaf ilaih. Wa hamuka. Hamu tu ma'tuf. Kaf tu mudhaf ilaih. Wa fuka. Fu tu ma'tuf. Kaf tu mudhaf ilaih. Wa dhu malin. Wa dhu tu ma'tuf. Malin itu mudhaf ilaih. Jadi itu asma'ul khamsah. Kaedah bagi asma'ul khamsah pula. Kaedah bagi asma'ul khamsah ada 3. Ya ada. Tengoklah dah berapa. Ada 2. Silap. Ada 2. Pertama, macam mana nak kenal asma'ul khamsah? Yang pertama, dia ada 5 huruf tadi tu. 5 kalimah tadi tu je. Apa 5 kalimah tadi tu? Abu, akhu, hamu, fu, dhu. Tu ya. Tu. Abu, khu, hamu, fu, dhu. Itu isi 5. Itu sahaja isi 5. Satu. Kedua, syarat-syarat asma'ul khamsah ni ada 2. Syarat-syarat asma'ul khamsah ni ada 2. Satu berbentuk mufrad. Satu nak kata dia ni asma'ul khamsah yang abu, akhu, hamu, fu, dhu tu. Yang pertama mesti isim mufrad. Tidak boleh musanna, tidak boleh jamak. Macam aba, macam apa? Macam abauka, itu jamak, tak boleh. Ikhwanuka, tu tak boleh. Dia mesti isim mufrad. Abuka, akhuka, hamuka, wafuka, wadhu malin. Pertama mesti isim mufrad. Yang kedua, dia berkeadaan mudhaf. Dia berkeadaan mudhaf yang diidhafatkan. Dia mesti mudhaf yang diidhafatkan. Abuka, dia tidak boleh abu sahaja. Kalau jaa abu, tu bukan isim, itu bukan asma'ul khamsah abu. Abu tu seperti isim mufrad biasalah. Jaa akhu, tu isim mufrad biasalah. Dia mesti mudhaf ilaih. Abuka, akhuka, wa dhu malin, wa hamuka, wa fuka.
Jadi dua syarat ni, maka itlaqlah dia itu asmaul khamsah. Mana? Pertama, dia itu mesti dalam bentuk mufrad, dan yang kedua mesti dia itu idhafah mudhaf mudhafu ilaih. Tidak boleh tinggal salah satu pada syarat ni. Mesti dua-dua ni. Bila dua-dua ni ada dan masuk syarat, mesti dia perkataan zu, fu, hamu, akhu, abu tu, maka dia itu asmaul khamsah. Tu. Bila sebut idhafat ni, kita nak bagi sekali kaedah idhafat. Qawaid idhafiyah. Qawaid ataupun kaedah idhafat. Ada 5 kaedah idhafat. 1. Idhafat ialah penyandaran, sandaran antara satu isim kepada satu isim yang lain. Maknanya apa? Maknanya dia bukan antara penyandaran fi'il dengan fi'il, ataupun fi'il dengan isim, ataupun fi'il dengan harah, ataupun isim dengan harah. Dia mesti penyandaran antara isim dengan isim. Antara isim dengan isim. Dan isim yang pertama dia panggil mudhaf, isim yang kedua dia panggil mudhafun ilaih. Itu kaedah mudhaf mudhafu ilaih yang pertama. Kaedah idhafat yang pertama. Pertama apa dia? Iaitu penyandaran antara isim dengan isim. Bukan fi'il dengan isim, bukan fi'il dengan harah, bukan isim dengan harah. Isim dengan isim. Dan isim pertama ialah mudhafu ilaih, macam kita kata tadi. Mudhafu ilaih dia menumpang kepada i'rab yang lain. Dia bukan mahal i'rab yang hakiki, dia idhafi je. Dan yang isim kedua ialah mudhafun ilaih. Habis. Yang kedua, terjemahan bagi idhafat itu antaranya bagi. Ni macam tadilah, tak semestinya bagi. Dia ada 3 tu kan. Macam kita kata tadi, idhafat dengan makna lil milkiyah. Khatamu had. Contoh apa dia? Malu Zaidin. Asalnya malun li Zaidin. Harta milik Zaid. Bila diidhafat malu Zaidin dengan makna milkiyah di situ. Bagi Zaid. Khatamu hadidin. Khatamun min hadidin. Itu idhafat bayaniyah. Tu idhafat bayaniyah. Untuk menerangkan cincin itu daripada besi. Daripada mana? Besi. Idhafat bayaniyah. Ada idhafat zarfiyah dengan makna fi. Ada idhafat zarfiyah macam tadi. Babul i'rabi. Babun. Hadha babun fi bayanil i'rabi. Habis. 2. Itu terjemahan idhafat ni. Yang ketiga, syarat mudhaf dan mudhafu ilaih itu mesti menggunakan kalimah isim sahaja. Lebih kurang macam tadilah. Tadi dia kata penyandaran mesti isim dengan isim. Kaedah yang ketiga, syarat nak kata mudhaf dan mudhafu ilaih mesti kedua-duanya isim. 3. Yang keempat, hukum mudhaf itu hukum mudhaf itu ada 2 perkara yang dilarang. Maknanya kalau ada 2 perkara ni, atau salah satu daripada 2 perkara ni, dia bukan mudhaf. Mana? Iaitu satunya berbentuk tanwin. Dia tidak boleh ada tanwin. Malu Zaidin. Dia jangan kata malun Zaidin. Malun Zaidin jadi lain. Dia malu Zaidin. Zaidin. Din tu mudhafu ilaih, tak apalah dia nak tanwin. Ni mudhaf tu. Mudhaf tidak boleh. Hukum mudhaf dilarang 2. Pertama, tak boleh tanwin. Yang kedua, tidak boleh ada alif lam. Malu Zaidin, dia buat apa? Al-malu Zaidin, tak boleh. Kecuali dalam bab arud. Ilmu arud, syair, darurah syair, bolehlah. Dan ada sebahagian bab yang khusus, boleh mudhaf itu ditambah alif lam. Boleh. Itu dalam bab yang tertentu sahaja. Tapi yang kebiasaan ghalibnya, mesti dia tidak ada alif lam, dan mesti dia tidak boleh tanwin, maka itu boleh dijadikan mudhaf. Yang kelima, yang akhir sekali, kaedah idhafat, hukum mudhafu ilaih wajib khafat. Hukum mudhafu ilaih wajib khafat. Maka kita boleh buat kaedah, kullu mudhafin ilaihi khafdun. Kullu mudhafin ilaihi khafdun. Kullu mudhafin ilaihi khafdun. Setiap mudhafu ilaih khafat. Jelas dah tu? Habis. Sikit lagi. Kita nak perhabis sebelum alamatun nasbi. Nak perhabis alamat rafa'. Wa ammal alifu, dan atah dia kata dulu tu dah. Wa ammal dhammatu tu. Wa amma syartiyah. Al alifu mubtada'. Kita dah bicara dah tadi. Kita baca gitu ya. Fatakuna, fa jawab bagi amma. Takunu, fatakunu, takunu alamatan. Tengok. Mana isim dia?
Isim dia tak ada. Bila tak ada, dia itu mestilah dhamir mustatir. Takdir dia hiya. Hiya merujuk kepada al-alifu. Alamatan tu khabar takunu. Tengok. Tu cara nak baca. Alamatan lirraf'i bagi rafa'. Maka jumlah takunu, isim takunu wa khabaruha itu fi mahalli raf'in khabar bagi alif. Jadi al-alifu tu mubtada, fatakunu alamatan lirraf'i itu adalah khabar bagi alif. Panjang khabar dia. Maka adapun alif marfu' dia marfu' tapi dia i'rab sebagai alif bukan dengan dhammah. Mana? Fi tasniyatil asma'i khassatan, pada mentasniahkan, musannakan asma' isim-isim. Khassatan tu maf'ul mutlaq li fi'lin mahdhuf. Tengok kita baca khassatan. Kenapa khassatun? Kenapa tak khassatin? Kalau kita pergi benar-benar kitab, kita baca kitab, try baca. Tiba-tiba kita baca Ja'a Muhammadun. Muhammadun ni sebab apa kita kata Muhammadun? Mesti kena ada sebab. Baru dia tatbiq, baru dia boleh reti nahu. Kalau dia main hantam, main baca ikut sedap dia tak reti nahu sebenarnya. Khasatan yang apa dia? Contoh kita kata tamyiz. Mampulah salah pun. Asal kita ada ilat. Walaupun salah lah, tapi kena tahulah salah tu. Khasatan tu maf'ul mutlaq li fi'lin mahdhuf, bagi fi'il yang mahdhuf. Takdir dia khussu khassatan, aku telah mengkhususkan sebagai khusus bagi tasniah asma ini sahaja yang rafa' dengan alif. Talibani, ja'a talibani, fa'ilun. Talibani tu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu. Tu. Kenapa? Li'annahu min minal ismil musanna ataupun min tathniyatil asma. Tu kan kita kata tadi ad-dhammatu al-alifu ad-dhammatu al-wawu wal alifu, itu kan alamat rafa' tu. Tapi ad-dhammatu alamat asliyah, yang lain alamat fur'iyah. Bila alamat furu'iyah kita kena datangkan ilat. Sebab apa? Al-alifu li'annahu sekian. Li'annahu min jami'in taksir. Li'annahu min jami'in mudzakkari salim. Habis. Wa amman nunu akhirah. Wa amman nunu, dan adapun nun itu, adapun bermula nun itu, maka jawab bagi amma adalah ia nun itu merupakan alamat bagi rafa'. Mana? Fil fi'lil mudhari'i, pada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' mana? Idza tasala bihi, apabila bersambung ia dengan dia. Apabila bersambung ia. Ia mana? Ia tak tahu lagi. Ittasala. Kita kata set dalam kepala otak, ittasala fi'il. Mana fa'il? Nak cari fa'il dulu. Kalau dia zahirkan fa'il, maka fa'il lah tu. Kalau dia tak zahirkan, maka dhamir mustatir. Okey. Ittasala bihi, menyambung ia dengannya. Dengan mana? Dengan fi'il mudhari' itu dhamiru. Dhamiru ni fa'il bagi ittasala. Oleh sambung tu, oleh dhamir tasniyah. Dhamiru tasniyati. Dhamir tasniyah. Contoh apa dia? Taf'alani, yaf'alani. Ni fi'il af'al khamsah ni. Au dhamiru jam'in, yaf'aluna, yaf'alina. Au dhamirul muannatsatil mukhatabati, taf'alina. Tu. Au dhamiru muannatsatin al-muannatsatil mukhatabati. Ini kena kepada al-af'alul khamsah. Maka al-af'alul khamsah kalau rafa' dia i'rab sebagai nun. Bukan sebagai nun, bi thubutin nun. Tu. Contoh apa dia? Ar-raju at-tullabu yaktubuna. At-tullabu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Yaktubuna, apa dia yaktubuna? Yaktubu dia adalah fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu minal af'alil khamsati. Wa wawul jama'ati, waw pada yaktubuna itu nak i'rab fa'il tu. Wa wawul jama'ati mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun, fal jumlatu bainal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in khabarun li
at-tullab. Tu cara i'rab dia. I'rab dengan waw. Bila kita kata waw, dia waw tu i'rab marfu' secara far'iyah, maka kita kena datangkan ilat li'annahu minal af'al khamsah. Habis. Kesimpulan dia. Sebelum tu kaedah musanna. Tulis. Dhabit kaedah musanna. Macam mana kita nak kenal musanna? Pertama, dia ada 3. Musanna ialah isim yang bilangannya 2. Satu. Isim yang menunjukkan bilangannya 2. Kitabani, Zaidani, Fatimatani. Isim yang menunjukkan 2. Musanna. Musanna pada isim lah. Kitabani, Zaidani. Yang kedua, tanda tasniyah. Tanda nak kata dia itu musanna ialah alif nun atau ya nun. Alif nun bila dia rafa', ya nun bila dia itu nasab. 2. Yang ketiga, cara mentasniyahkan mufrad. Cara nak mentasniyahkan mufrad itu ialah dengan tambah alif nun waktu rafa', waktu marfu', dan ya nun waktu dia itu nasab. 3 tu. Habis dalam bab marfu' hari ini. Jadi kesimpulannya, alamat rafa' itu ada 4. 1 dhammah, 1 waw, 1 alif, 1 nun. Alamat rafa' yang bidhammah, dhammah itu dia panggil alamat asliyah. Waw, alif, nun alamat far'iyah. Alamat asliyah kita tidak perlu bubuh ilat ketika nak i'rab. Dhammah apa dia? Isim mufrad. Tu jaa Zaidun. Zaidun mufrad tak? Mufrad. Maka kita i'rab fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun zahiratun fi akhiri. Tak payah bubuh dah li'annahu isim mufrad. Tak payah sebab dia alamat usul asliyah. Yang kedua, jamak taksir dengan dhammah. Yang ketiga, jamak muannats salim dengan dhammah. Yang keempat, fi'il mudhari' yang bukan af'al khamsah, maka dia pun juga i'rab dengan dhammah. Yaktubu, taqra'u, tu. Taktubu, tu. Dhammah habis. Kedua, alamat rafa' waw. Waw 2, jamak muzakkar salim ataupun asmaul khamsah. Jaa abuka, abu tu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw li'annahu li'annahu min al-asma'il khamsati. Kaf pada abuka tu mudhaf ilaih. Jadi macam mana? Dhamirun muttasilun mabniyun 'ala al-fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Begitulah jamak muzakkar salim li'annahu min jam'in muzakkar salim. Alif, alamat rafa' kalau alif tasniyah sahaja khasatan, dan nun kena kepada af'alul khamsah sahaja. Jadi lepas habis program ni kita program dah. Habis dengan majlis ni kita balik sambil baca. Hafallah, kena hafal tu. Hafallah pula. Asyik tu belajar tak hafal matan sekali. Setiap malam hafallah. Setakat kita belajar ni sikit-sikit je. Hafal sikit-sikit. Tu. Jadi kesimpulan malam ni dia, kita tahu dulu semalam kalam, isim, fi'il, harah, dan sekarang kita campur, kita cari alamat marfu' dahulu. Malam ni hafal matan sampai takat kita belajar ni, sekaligus sat lagi buka kitab dan cari alamat marfu'. Sebab apa aku kata ni Zaidun? Ni alamat marfu' dia. Ni dia fa'il satu, dan dia alamat rafu' dia apa dia? Tanwin contohnya. Boleh tahulah, kena praktik selalu. Jadi habis dah bab alamatul marfu'at. Esok mansubat pula nasa alamat nasa. Kejap nak delete file tak? Tu. Jadi setakat tu dulu pada malam ini, insya-Allah sambung pada esok pada alamatun nasbi. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi jangan lupalah doalah malam ni. Malam ni nisfu Sya'ban. Tu doalah supaya dimakbulkan, dan berzikirlah sebelum tidur tu. Tu kurang-kurang amalan pun. Dan hafallah matan jurumiyah ni, dan praktikkan selepas ni juga baca kitab, cari mana isim, mana fi'il, mana harah, mana alamat-alamat marfu', dan mana tanda-tanda dia, isim mufrad ke, jamak taksir ke, sebab kita dah belajar dah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما وترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر أستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفا وعلى الصحب مصابيح القرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب.